أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bahwa dirahmati Allah, kita berada di masa-masa yang barakah pada hari Jumaat, pada akhir-akhir saat ini sebelum terbenam di matahari. Maka ini adalah masa-masanya yang mana doa kita mustajab. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang mafhumnya pada hari Jumaat ini ada waktu yang mana seseorang itu apabila berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa. Maka ulama kita berbeza pendapat berkenaan dengan masa tersebut. Bilakah pada hari Jumaat, yang mana apabila seseorang itu berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Sebahagian dari ulama mengatakan dia adalah masa di antara dua khutbah. Bila kita melakukan salat Jumaat, bila imam duduk daripada khutbah yang pertama, sebahagian dari ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini adalah waktu istijabah. Ia dikenali ini sebagai waktu istijabah, yang mana seseorang apabila berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Itu sebab disunatkan apabila khatib ini duduk daripada khutbah yang pertama, disunatkan kita berdoa kepada Allah. Disunatkan kita berdoa kepada Allah. Biasanya di Singapura, muadzin akan membaca doa dan diaminkan oleh jamaah. Tapi kalau jamaah nak membaca doa sendiri pun tidak ada masalah. Kita kalau ada hajat, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sebaik-baik doa adalah istighfar. Itu sebab ini digalakkan kita mendatangkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini biasa kita mendatangkannya di antara dua khutbah. Begitu juga dengan istighfar yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan waktu istijabah ini adalah waktu sebelum terbenamnya matahari. Waktu yang sebelum terbenamnya matahari, iaitu pada hari Jumaat. Pada tiap-tiap hari Jumaat sebelum terbenam di matahari, ini adalah masanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ni Allah akan mengabulkan insya-Allah taala. Maka dikatakan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, beliau akan sentiasa berada di sejadahnya sebelum terbenam di matahari, dan beliau akan menyibukkan dirinya dengan berdoa kepada Allah. Jadi kita ni sekarang setelah kita melakukan solat asar, maka ini adalah waktu yang barakah. Pada hari Jumaat, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita berada di sa'atul istijabah. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita. Kita ada hajat, insya-Allah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang mengabulkan hajat, memberikan kepada kita syifa. Ada daripada kita yang sedang sakit. Ada jemaah memberikan saya beberapa nama saudara sakit dan sebagainya. Saya pun tidak ingat nama tersebut. Cuma kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan mereka syifa insya-Allah. Ada jemaah yang sedang berada di hospital, ada dalam ICU, ada juga yang di dalam keadaan tenat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka semua syifa insya-Allah. Ada daripada jemaah kita sedang menghadapi masalah, insya-Allah dengan berkat dari majlis ini Allah melepaskannya daripada segala masalah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum ini kita sedang membicarakan tentang kelebihan mengajar. Al-Imam Al-Ghazali menukilkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu beliau membahaskan tentang perkara-perkara yang bersangkut paut ini dengan apa yang dia mengatakan syawahid aqliyah. Maka kalau kita baca apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam fasal ini, kita akan lihat kehebatan beliau. Sebab beliau apabila membahaskan satu ilmu, maka susah kita nak mendapati ada seorang ulama yang menulis ini seperti mana dia menulis. Ini adalah daripada kelebihan ini Imam Ghazali yang dikagumi ini oleh ulama-ulama kita. Maka beliau dalam bahas ini mengatakan, beliau mengatakan i'lam anna al-matluba min hadzal bab ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi wa ma lam tufhamil
fadilatu fi nafsiha wa lam yutahaqqaq al-murad minha lam yumkin an ta'lama wujudaha sifatan lil-ilmi aw li ghairihi min al-khisal. Dan beliau mengatakan, ketahuilah bahawasanya apa yang penting kita mempelajari dalam fasal ini adalah mengetahui tentang kelebihan ilmu. Dan beliau mengatakan apabila sesuatu perkara itu tidak diketahui kelebihannya, maka kita tidak akan memahami kebesarannya. Yang ini apa maksudnya? Beliau sedang membicarakan kepentingan memahami fadail. Kita dalam Islam ini misalnya kita biasa dengar tentang masail dengan fadail. Ilmu ini sebahagian ulama kita mengatakan ada fadail, ada masail. Fadail ini maksudnya kelebihan-kelebihan. Maka Imam Ghazali mengatakan apabila kita nak melakukan sesuatu, kita perlu memahami kelebihannya. Sebab kalau kita tidak memahami ini kelebihannya, maka dia tidak akan membangkitkan kita untuk kita mengetahuinya. Sebagai misal, kalau satu orang itu nak bekerja misalnya, dia mencari kerja, tentu sekali dia nak mengetahui kelebihan pekerjaan itu. Kalau sekiranya dia bekerja, berapa gaji yang dia akan dapat? Apakah ini kelebihan yang dia akan dapat kalau dia melaksanakan pekerjaan itu? Setelah ini dia mengetahui kelebihan, baru dia ada semangat. Sama juga dalam dakwah, ulama kita mengatakan bila kita nak mengajak orang kepada solat, kita memulakan dengan kelebihan dahulu. Kita mengatakan kepadanya, kalau salat Allah akan selesaikan masalah. Kalau awak salat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa. Kalau awak melakukan salat, Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan daripada siksa azab kubur. Kalau sekiranya seseorang itu salat, maka dia akan melintas setiap sirat pantas seperti kilat. Ini adalah kelebihan. Jadi apabila orang yang mendengar ini kelebihan, maka dia akan menjadi semangat yang untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan mengetahui kelebihan dari satu perkara sangat penting sekali. Sebab ini tanpa yang kita mengetahuinya, kita tidak dapat ini merangkumi akan kebesarannya. Maka beliau mengatakan falaqad dhalla 'ani tariq man tami'a an ya'rifa anna Zaidan hakim am la wa huwa ba'du lam yafham ma'na al-hikmah wa haqiqataha. Jadi beliau memberikan misal. Satu orang yang mengatakan Zaidun hakim, yakni Zaid adalah orang yang bijak. Tetapi bila dia mengatakan Zaid adalah orang yang bijak, dia tidak memahami bijak ni apa maknanya. Apa maksud dari bijak? Dia tidak memahami. Maka di sini Imam Ghazali yang mengatakan sesungguhnya dia tidak memahami apa yang dia sedang membicarakan. Maka di sini Imam Ghazali menerangkan yang tentang kepentingan kita memahami sesuatu yang perkara dengan definisinya. Apabila kita membicarakan tentang satu perkara, perlu yang kita merangkumi maknanya. Bila kita membicarakan kelebihan satu perkara, kita perlu yang memahami apa yang dimaksudkan ataupun apa yang dimaksudkan dengan definisi perkara yang akan dibicarakan. Jadi beliau membicarakan panjang lebar dalam fasal ini tentang kepentingan memahami makna dan definisi. Ini kalau dalam ilmu mantiq ini kita mengatakan bahas ini dalam ta'rifat. Sebab dalam ilmu mantiq ini mengajarkan kepada kita memahami definisi. Sebab kalau kita salah dalam memahami definisi, maksudnya yang ini kita tidak memahami apa yang kita membicarakan. Wal fadilatu ma'khudatun min al-fadl wa hiya ziyadah. Sekarang dia terangkan apa yang dimaksud dengan fadilah. Sebab dia nak membicarakan tentang fadilatul ilmi wa ta'lim. Jadi dia mula memberikan definisi fadilah. Apa yang dimaksudkan dengan fadilah? Dalam bahasa Arab, fadilah maksudnya ziyadah. Fadilah maksudnya ziyadah, yakni sesuatu penambahan. Yang kita ada dalam ilmu akidah sebagai misal, kita ulama kita Ahlus Sunnah mengatakan manusia masuk ke dalam syurga bi fadlillah. Manusia masuk ke dalam syurga dengan fadilah Allah, iaitu dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Apa maksudnya?
yakni satu orang melakukan salat, beriman kepada Allah, melakukan salat, melakukan puasa, membayar zakat, menunaikan haji, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikut sunnah Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam syurga. Tamam? Dia dimasukkan ke dalam syurga adakah disebabkan amalannya ataupun disebabkan kelebihan yang Allah memberikan kepadanya? Jawapannya, satu orang yang ini dia beriman, dia beramal dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana kita nak faham sekarang? Yang dia masuk ke dalam syurga adakah disebabkan dengan amalannya ataupun disebabkan dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadanya? Jawapannya adalah dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama kita mengatakan apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, fa bi fadlihi, dia adalah dengan kelebihannya. Yakni kalau Allah nak masukkan dalam neraka, Allah boleh masukkan dalam neraka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah ayat yang pertama Allah mengajarkan kepada kita. Allah yang memberikan rahmat ini kepada makhluknya. Maka dia memasukkan manusia dan memberikan nikmat kepada kita, bukan kita berhak ke atas nikmat Allah, tetapi disebabkan Allah yang memberikan kepada kita sebagai satu kelebihan yang Allah memberikan. Ini yang dimasukkan dengan perkataan fadilah dan fadl. Jadi apabila kita beramal, kita memahami bahawasanya Allah yang memberikan kita hidayah untuk kita beramal, maka wajib kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dapat beramal. Apabila kita melaksanakan solat asar di masjid sebagai misal, pada hari Jumaat, kita dapat melakukan solat Jumaat, kita dapat datang ke masjid, kita dapat melakukan solat dengan jamaah, maka kita bersyukur kepada Allah. Sebab Allah telah memberikan kepada kita taufik yang mana dengannya dapat kita melaksanakan solat berjemaah. Sebab kalau Allah mahu, yang ini Allah tidak menjadikan kita di sini, kita mungkin boleh berada di luar masjid. Betul ke tidak? Tetapi ini adalah daripada kelebihan. Nampak? Ini daripada kelebihan ini Allah. Jadi Al-Imam Ghazali dia menerangkan makna ini. Dia mengatakan fa idza tasharaka shay'ani fi amrin wa ikhtassa ahaduhuma bi mazidin yuqalu fadluhu wa lahu al-fadl alayhi mahma kanat ziyadatuhu. Jadi bila kita mengatakan satu perkara ada fadl atas perkara yang lain, maksudnya satu perkara itu ada kelebihan atas perkara yang atas perkara yang lain. Tadi dia memberikan misal al-farasu afdalu minal himar. Ini misal yang diberikan oleh Al-Imam Ghazali. Yakni kuda ini lebih afdal daripada keldai. Apa dimaksud kuda lebih afdal daripada keldai? Maksudnya kuda ini dia memiliki sifat-sifat yang lebih daripada apa yang ada pada keldai. Ini adalah misal untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan perkataan fadl dengan fadilah. Maka beliau mengatakan bima'na annahu yusyarikuhu fi quwwatil hamli wa yazidu alayhi bi quwwatil karri wal faghi wa shiddatil adwi wa husni surah. Kenapa kuda ini lebih afdal daripada keldai? Sebab kuda ada kelebihan. Apakah kelebihan kuda atas keldai? Kuda ini dia boleh lari lebih pantas daripada keldai. Kuda ini dia lebih kuat daripada keldai. Kuda ini dia lebih cantik daripada keldai. Disebabkan dia ada sifat-sifat yang lebih daripada keldai, maka kita mengatakan dia ada fadl ke atas keldai. Kalau farada himarun ihtassa bi sil'atin za'idatin lam yuqal innahu afdal li'anna tilka ziyadatun fil jismi wa nuqsanun fil ma'na. Walaupun kalau kita mengatakan keldai itu dia lebih kuat mengangkat barang daripada kuda, kita tidak mengatakan keldai itu lebih afdal, sebab kuda mempunyai sifat-sifat yang lebih daripada keldai. Maka kuda dikirakan sebagai sesuatu yang lebih afdal daripada keldai. Jadi subhanallah, ini bahas ini agak-agak satu muka surat. Dia hanya nak membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan perkataan fadilah. Jadi kita mengambil sedikit dari manfaat daripada kalam beliau. Apa yang sedang beliau nak menerangkan adalah kepentingan kita memahami definisi. Ini cara Imam Ghazali. Apabila dia membahaskan satu kalimah, dia membahaskan dalam segi bahasa.
Selepas itu dia membahaskan dalam segi syarak. Selepas itu dia memberikan misal. Ini adalah daripada cara beliau menerangkan tentang sesuatu definisi. Ini semua adalah bahas yang pada hakikatnya yang disebutkan oleh ulama kita di dalam ilmu yang dikenali sebagai ilmu mantiq. Disebabkan masa yang kita berhenti di sini, insya-Allah kita akan meneruskan pada pengajian kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, pengajian kita yang ringkas ini Allah menjadikan pengajian yang barakah, yang mana dengannya insya-Allah yang mana disebab dosa-dosa kita diampunkan, hajat-hajat kita dikabulkan insya-Allah taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وتب بصالحات أعمالنا وأجرنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم السلام. آخر دعوانا الحمد لله.